أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini. Dan insya-Allah kita punya kuliah pada pagi ini akan membincangkan satu kitab, iaitu kitab yang bertajuk Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah seorang ulama yang hidup di Mesir dan wafat pada tahun 1233 Hijrah. Jadi dia punya jarak dengan kita tu lebih kurang 200 tahun lebih lah. Okay. Ibnu Abi Jamrah ni terkenal penulisannya ialah dengan kitab ini, kitab yang kita nak bincang ni. Okay. Ataupun nama betul kitab ni Hasyiah Alal Mukhtasar, ataupun Mukhtasar ringkasan kepada Sahih Al-Bukhari, Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah. Ini ringkasan kepada kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang mana kitab Sahih Bukhari itu kita tahulah dia adalah kitab yang besar. Okay. Dan kitab ni alhamdulillah ada terjemahan dalam bahasa Melayu kita yang diterjemahkan oleh terbitan Pustaka Fajar ni daripada Syekh Mustafa Abdul Rahman rahimahullahu ta'ala. Okay. Dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni seperti mana namanya, Mukhtasar. Jadi dia ialah sebuah kitab yang merupakan ringkasan. Ringkasan daripada kitab Sahih Bukhari, yang mana Sahih Bukhari itu ada 7,000 lebih hadis termasuk yang berulang. Dia ringkaskan, dia letakkan dalam kitab dia ni yang namanya Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni. Lalu dia pilih-pilih daripada hadis-hadis yang banyak tu, daripada bab-bab yang banyak. Lalu adalah dalam kitab ni sekitar 294 hadis. Maknanya 300 hadis lebih. Hampir 300 hadis yang ada dalam kitab ni. Okay. Ini kitab dia lah, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni. Banyak kedai buku pun ada jual. Okay. Cuma untuk tidak kita orang kata apa sembang lebih panjang tentang pengenalan kitab ni, okay, saya terus nak masuk kepada hadis yang pertama. Seperti mana kitab Sahih Bukhari, kita tahu hadis yang pertama ataupun bab yang pertama ni ialah bab berkenaan dengan bad'il wahyi, iaitu bab permulaan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang pertama ni dia cerita pada kita tentang satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana sahabat ataupun perawinya daripada kalangan sahabat ialah Ummul Mukminin ataupun sahabiah lah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak dengar dulu dia punya matan. Jadi hadis ni panjang sikit. Kalau tengok dalam matan bahasa Arab dia ni pun 2 muka surat lebih. Okay. Kita baca sikit-sikit, lepas tu kita terjemah. Okay. An Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat. Daripada Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha pernah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah.
Kata Aisyah, isteri Nabi, dia kata, permulaan wahyu yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi lalui ini ialah Nabi melihat ar-ru'ya as-salihah, iaitu Nabi nampak mimpi-mimpi yang baik fin naum, ketika mana tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidaklah Nabi lihat dalam mimpi Nabi ni cerita hadis ni sebelum Nabi umur 40 tahun. Sebelum naik dan dilantik menjadi Rasul tu lah. Sebelum terima wahyu di Gua Hira. Jadi Nabi ni kerap kali datang mimpi Nabi lihat dalam mimpi Nabi ni cahaya seperti mana waktu subuh. Thumma hubbiba ilaihil khala. Bila mana tidur, duk nampak dalam mimpi Nabi ni cahaya waktu subuh. Okay. Lalu Nabi pun dimasukkan dalam hati dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni al-khala, iaitu Nabi suka menyendiri. Nabi suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in fayatahannathu fihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu suka menyendiri di satu gua, nama dia Gua Hira. Dan Nabi buat apa? Tahannus. Tahannus ni maksud dia beribadah dengan cara ibadah yang masih lagi diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah tu. Dan ia merupakan saki baki cara beribadah tinggalan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail pada waktu tu. Sebab Nabi belum dapat syariat macam mana nak beribadah pada waktu ni. Jadi Nabi ni bila mana mari selalu cahaya subuh dalam mimpi ni, Nabi jadi suka duduk menyendiri. Hubbiba ilaihil khala. Okay. Sebelum pada tu, sebab apa jadi mimpi Nabi ni nampak cahaya waktu subuh? Okay. Pertama, waktu subuh ni lah waktu yang diberkati. Berdasarkan hadis yang banyak Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ataupun burika ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang keluar awal ataupun berpagi-pagi. Terjemahan dia lah yang biasa kita tengok. Okay. Ataupun sebahagian riwayat kata burika, dirahmati ataupun diberkati. Okay. Jadi nak tunjuk pada kita, Nabi ni awal-awal sebelum dia tahu dia tu Nabi, dia duk nampak benda tu. Cahaya. Melambangkan kepada kita bahawasanya itulah yang akan Nabi dapat daripada cahaya. Lepas daripada duk kerap mimpi lagu tu, Nabi ni dia jadi tak mahu terlibat dengan orang kebanyakan. Nabi tak suka bersama dengan orang-orang Arab, masyarakat Arab jahiliah Quraisy khususnya pada waktu tu, yang mana mereka ni sibuk dengan amalan jahiliah. Mereka dengan sembah berhalanya, mereka dengan sembelihan pada berhala, mereka dengan tilik nasibnya. Itu semua amalan rutin harian dia orang. Jadi Nabi tak suka terlibat dengan dia orang. Jadi apa Nabi buat? Nabi yakhlu, Nabi menyendiri di satu tempat nama dia Gua Hira. Wa huwa ta'abbudul layaliya zawatil adad. Dan Nabi ni akan beribadah duduk dalam Gua Hira ni beberapa malam. Zawatil adad, beberapa malam, qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Nabi akan duduk tidur di Gua Hira dan Nabi akan bawa bekal. Maknanya Nabi ada hari ataupun ada waktu Nabi duduk berhari-hari di situ, tapi taklah tiap-tiap hari ataupun sampai sebulan, mungkin 2-3 hari Nabi akan balik. Nabi balik buat apa? Yatazawwad. Nabi tambah bekalan Nabi untuk duduk di Gua Hira tu. Para ulama sebut, Nabi ni jadi suka duduk di Gua Hira ni ketika mana? Sekitar usia 37, 38, 39. Belum cukup umur 40. Nabi selalu naik ke Gua Hira. Bila Nabi akan naik ni? Waktu mana? Nabi biasa akan naik ketika mana? Bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Nabi suka buat lagu tu. Okay. Thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira.
Kemudian Nabi akan minta isterinya yang mulia iaitu Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yatazawwad untuk bagi bekal pada Nabi hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira. Dan itulah rutin Nabi. Nabi naik duduk gua Hira, lepas tu Nabi balik, Nabi minta Khadijah bekalkan sesuatu sehinggalah kata Aisyah radhiyallahu anha yang riwayatkan hadis ni hatta ja'ahul haqq, sehingga datanglah cahaya kebenaran ketika mana Nabi berada di gua Hira. Apa cahaya tu ataupun apa kebenaran tu? Faja'ahul malaku faqala iqra. Maka datanglah kepada Nabi ni satu malaikat. Malak dalam bahasa Arab terjemahan dia malaikat, seorang malaikat. Cuma kita orang Melayu ni malaikat seorang pun kita panggil malaikat, ramai pun malaikat-malaikat kita panggil. Tapi Arab malaikah itu ialah jamak dah. Maknanya dah banyak malaikat. Seorang malaikat dia akan panggil malak. Datang satu malaikat. Dan malaikat tu buat apa dekat Nabi? Ni hadis pertama kita ni. Dia kata iqra. Dia kata bacalah. Qala ma ana biqari'in. Kata Nabi balah bila mana malaikat tu kata baca, maka kata Nabi ma ana biqari'in. Aku tak boleh, tak pandai baca. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahda. Kemudian dia pun pegang aku, dia tarik aku, fa akhadhani fa ghattani, lalu dia peluk aku hatta balagha minni al-jahda, sehingga aku rasa lemah, sesak nafas dengan sebab kena peluk dengan malaikat tu. Lepas kena peluk kali pertama tu, thumma arsalani, dia lepaskan aku, faqala iqra, maka kata malaikat kali kedua, iqra, bacalah. Nabi pun jawab sama juga kali kedua ni, qultu ma ana biqari'in. Aku jawab, aku tak pandai, tak reti baca ni. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsaniyah. Dia pun tarik aku, pegang aku dan dia peluk aku kali kedua sehingga sesak nafas. Hatta balagha minnil jahd. Sehinggalah aku jadi sesak, aku jadi lemah. Summa arsalani. Kemudian dia lepas pula aku. Ni kali kedua. Faqala iqra. Dia pun kata pula kali ketiga, bacalah. Faqultu ma ana biqari'in. Maka jawab Nabi, aku tak pandai baca. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsalitsah. Dia pun tarik aku, dia peluk aku untuk kali yang ketiga sehingga aku sesak macam kali kedua dan pertama sebelum ni. Summa arsalani. Kemudian dia lepaskan aku. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu berkata Jibril, malaikat pada waktu tu, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq, yang mencipta manusia dari setitik darah. Walaupun perkataan alaq tu nak terjemah setitik darah dia tak tepat. Sebab alaq ni ialah embrio yang tergantung dalam rahim perempuan. Sebab perkataan alaq tu maksudnya sesuatu yang tergantung. Sebab kalau tengok penciptaan manusia ni, dia memang bila mana nutfah air mani tu dah bercantum dengan ovum semua, maka dia akan menghasilkan alaq ataupun embrio. Maknanya dia something yang tergantung, sesuatu yang tergantung dalam rahim perempuan. Sementara nak tunggu kepada proses seterusnya sehingga jadi manusia tu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhan kamu itu memuliakan ataupun maha mulia. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu. Bila mana Nabi terima 5 ayat awal ni, maka Nabi pun cepat-cepat turun daripada Gua Hira dalam keadaan hati Nabi ni getar ataupun hati Nabi ni takut. Saya nak cerita, nak sebut sini. Kenapa dipeluk Nabi tu oleh malaikat sampai 3 kali? Sini banyak hikmah yang para ulama sebut. Antaranya yang pertama ialah supaya Nabi itu sedar. Nabi ini sedang didatangi oleh satu orang malaikat dalam keadaan realiti. Nabi tak didatangi dalam keadaan mimpi ataupun alam lain. Tak. Beza sebelum ni, Nabi hanya nampak dalam mimpi je. Benda-benda pelik tu dalam mimpi. Ni tak, ni realiti. Dalil kata realiti apa? Nabi rasa lemah. Nabi rasa sakit badan Nabi kena peluk. Tu yang pertama. Untuk mengelakkan Nabi rasa Nabi sedang berkhayal. Nak jadi Nabi ni sedar.
Ini realiti, ini betul-betul. Okay. Lepas daripada itu, yang kedua kata para ulama, antara sebab dipeluk Nabi tu, sebab Nabi ni nak terima Quran. Quran ni sifat dia pula berat. Allah Ta'ala sebut, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepada kamu kata-kata yang berat. Jadi nak tunjuk pada kita, Quran ni bukan mudah nak beramal. Nak sampaikan pun sakit, nak beramal pun sakit, nak beritahu benda yang ada dalam Quran pun payah. Sebab itulah dipeluk Nabi tu nak beritahu, nak bawa tanggungjawab ataupun nak bawa Quran ni bukan benda yang mudah, bukan benda ringan, dan kamu jangan ingat Quran ni lekeh, Quran ni hebat. Quran itu memerlukan pengorbanan. Itu antara yang disebut. Bila mana Nabi terima tu, Nabi pun yarjufu fuaduh. Hati Nabi ni, jantung Nabi ni berdegup kencang, menyebabkan Nabi lari. Istilah moden hari ni, adrenalin. Adrenalin ni, hormon yang akan keluar bila mana kita ni aktif ataupun kita ni takut. Contoh, kita rasa something kawasan tu, jadi nak lari. Rasa macam ada hantu. Sebelum ni, lomba lari memang kalah pun. Okay. Tapi dengan sebab perasaan tu, menyebabkan jadi laju lari. Itu hormon yang keluar, rembesan hormon. Yarjufu fuaduh, Nabi pun turun. Gua Hira ni kalau kita tengok, daripada puncak, daripada kaki nak pergi ke puncak tu, nak pergi ke tempat gua tu, okay, perjalanan biasa, tak gaduh, sejam mendaki tu. Itu pun dengan ada, kata apa, fasiliti tangga dah hari ni. Siapa-siapa yang pergi di Jabal Nur, dia lebih kurang 10 km daripada Masjidil Haram. Okay. Dia dah ada tangga. Dan setiap, orang kata apa, nak sampai tu dia ada beberapa wakaf. Macam, orang kata apa, pondok macam tu. Untuk kita berhentilah. Okay. Jadi perjalanan biasa, kita akan ambil masa sejam. Okay. Itu zaman moden. Okay. Zaman Nabi ni, dia tak ada tangga macam sekarang. Okay. Jadi dia punya perjalanan tu lagi sukar. Lagi payah. Okay. Bukan senang lah nak naik gua Hira ni. Yang duk buat tangga tu pun tak pasti sama ada pihak Kementerian Pelancongan dia ke yang buat ataupun orang lain yang buat. Cuma pengalaman saya pergi, yang duk buat tu orang Pakistan duk buat. Okay. Tak ada orang suruh dia buat, dia pun pergi belilah simen satu beg, dia pun kucar semen situ, dia pun duk buat. Lepas tu mari orang Malaysia boleh, minta RM10, RM20. Kata nak buat tangga ni. Orang tak suruh pun buat. Tak apalah dia nak buat, senang kita nak naik. Okay. Dan naik tu pun bukanlah menjadi kemestian syarat sah pada umrah pun. Cuma orang ada tenaga naik. Orang tak ada tenaga, tak apa, tak naik pun. Dia tak jadi benda wajib pun. Cuma ada orang dia nak naik, dia nak tengok. Dia nak puas hati dia, nak tengok. Oh sini rupanya Nabi terima wahyu. Tak ada masalah. Cuma naik nak pergi berebut, nak pergi semayang, sama macam orang lain, itu tak betul. Sanggup tunggu, sanggup terajang orang, sanggup pitah orang. Sebab nak solat situ. Tak ada kelebihan pun. Solat di Masjidil Haram lagi banyak pahala pada solat di Gua Hira tu. Itu memang Nabi sebut dah. Cuma kadang-kadang kita ni perasaan terbawa-bawa dan tengok orang. Jenis penyakit tengok orang. Orang solat, kita solat je tu. Okay. Tempat dia tak luas pun. Nak boleh masuk tu pun payah. Sebab ada orang yang bersungguh. Saya pernah banyak kali bawa orang pergi umrah. Ada sebahagian orang yang dah berusia 60, 70, ada yang nak naik, sanggup naik. Okay. Kalau dia nak naik untuk dia puaskan hati, nak tengok tempat Nabi, tak apa. Tapi kebanyakannya naik sebab dia ada rasa nak beribadah situ. Saya kata beribadah di Masjidil Haram lagi baik. Jangan kita letihkan badan nak daki orang kata apa, bukit tu. Lepas tu balik hotel, semayang jemaah lagi, tak turun. Kacau aku tu. Punya nak naik semayang sunat atas tu. Sebab dia punya view tu dia akan direct nampak Kaabah. Taklah direct. Kita hanya akan nampak menara jam tu je sebenarnya pun. Okay. Cuma ada orang, dia terpedaya tengok orang. Jemaah-jemaah negara lain ni dia suka. Jemaah Indonesia apa semua dia naik, dia solat, dia berebut situ. Tak ada apa pun. Cuma nak naik. Cuma kalau rasa naik tu rasa macam ada something, itu tak betul. Tak ada apa pun. Kita duduk dalam masjid tu, sepatutnya perasaan kita lagi besar berbanding kita duduk di gua tu. Just nak pergi tengok tempat bersejarah tu tak apa. Okay. Nabi turun dalam hadis ni, fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid.
Maka Nabi pun pergilah, sampailah depan rumah Nabi. Nabi masuk dalam rumah Nabi. Nabi pun kata kepada Khadijah, isteri Nabi ni, Nabi kata, zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, tolong selimutkan aku, tolong selimutkan aku. Selimutkan aku dengan sebab apa? Dengan sebab aku rasa tak sedap badan. Aku jumpa satu benda pelik. Atas bukit tadi, di Gua Hira ni, aku jumpa satu makhluk pelik ni, bagi aku arahan suruh baca. Aku malas baca, aku tak baca. Akhirnya dia peluk aku sampai aku lemah. Dia jadi, dia kata apa? Nabi tengah terfikir, apa benda yang kena pada Nabi ni? Bahasa Arab, bila mana kita sebut zammil, dalam Quran kan dia ada surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ni maksud dia apa? Orang Melayu terjemah, bahasa Melayu terjemah, orang yang berselimut. Okay. Tapi kalau kita cari dalam Quran ni, dia ada dua surah yang terjemah lebih sama. Sama je. Al-Muddathir pun orang berselimut, Al-Muzammil pun orang berselimut. Dia mesti ada beza. Dia tak boleh terjemah sama. Apa maksud Muzammil? Apa maksud Muddathir? Muzammil maksudnya selimutkan. Orang tu berselimut dengan sebab dia tak sihat, tak sedap badan. Dia nak demam, dia selimut. Muddathir, dia okey. Cuma nak bagi sedap lagi tidur, dia selimut. Hujan, sejuk elok, duduk dalam rumah, pukul 1 tengah hari, tapi hujan. Suruh orang bagi selimut tidur. Sebab apa? Demam ke? Tak, nak bagi lena sedap lagi. Okay. Itu Muddathir. Muddathir ni hati tak rasa takut, tenang, ambil selimut, lagi sedap dia tidur. 1, 6 baru bangun. Hujung tak masuk maghrib ke? Okay. Bagi sedap. Muzammil ni dia tak boleh tidur. Dia badan dia rasa sakit. Nabi ni. Okay. Sebab zaman tu dia tak ada Panadol. Tak ada lah Nabi kata, Khadijah beri Panadol 2 pening kepala tengok malaikat tadi. Tak ada. Sebab tu cara nak bagi hilang kebah tu. Nak bagi hilang rasa tak tenang tu. Okay. Fazammiluhu, maka diselimutilah Khadijah tu, dia selimutlah Nabi. Hatta zahaba anhu ar-raw', sehingga hilanglah rasa gementar, rasa takut, rasa getar dalam hati Nabi. Tenang sikit Nabi ni. Faqala li Khadijah, lalu berkata Nabi kepada Khadijah, wa akhbaraha, dan Nabi beritahu pada Khadijah al-khabar, tentang berita ataupun benda yang dia tengok di Gua Hira tadi. Nabi pun kata pada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi, wahai isteriku, aku rasa bimbang terhadap diri aku ni. Sebab apa bimbang? Sebab aku takut aku ni kena sampuk kot. Sebab aku tak join orang sembah berhala sakan macam orang lain. Takut berhala marah pada aku sehingga dia murka pada aku, dia hantar malaikat ataupun hantar makhluk apa, kacau aku di Gua Hira. Itu terjemahan baru kita nampak dia punya situasi tu. Nabi kata, laqad khashitu ala nafsi, aku bimbang. Sebab kita dah sebut tadi kan, Nabi dia tak join ni amalan-amalan sembah berhala ni, tak join. Nabi bersosial lah dengan orang Arab Mekah tu. Cuma bila mana orang ajak, okey, jom kita pergi sembah Al-Lata, Al-Uzza, okey, jom kita pergi tengok orang sembelih sekian-sekian depan berhala, Nabi tak minat. Nabi rasa agama lagu ni cacah merbah ni bukan agama lagu ni. Okay. Cuma Nabi nak cakap, Nabi malah nak berurusan sangat dengan Arab pada waktu tu. Sebab Nabi pun tak tahu dia tu wakil lagi. Okay. Jadi Nabi ni duk bimbang, ke betul sembah berhala ni? Aku duduk jauh pada berhala ni, aku kena teruk. Orang lain tak kena macam aku. Okay. Faqalat lahu Khadijah. Lalu Khadijah bila mana dia dengar Nabi sebut lagu tu, Khadijah pun kata, kalla wallah, demi Allah. Tidak demi Allah. Isteri dia ni kata. Isteri dia ni belum Islam, tak tahu apa. Dia tak jumpa kat malaikat pada waktu ni. Dia kata, ma yukhzikallahu abadan. Allah Ta'ala tak akan hina orang macam kamu. Takkanlah Allah Ta'ala nak sampuk, nak bagi satu benda buruk kena pada kamu. Okay. Sini saya nak sebut. Waktu ni tidak ada lagi istilah kalimah syahadah la ilaha illallah, kalimah tayyibah, tak ada. Okay. Cuma pada waktu ni, sumpah bagi orang Arab ni ialah wallah, demi Allah. Duk sebut dah demi Allah ni. Okay. Sebab ada orang, dia macam pelik. Kata kafir ni demi Allah semacam. Okay. Dia macam ni. Isu musyrikin Mekah ni, kalimah Allah ni bukan satu kalimah yang asing bagi dia orang. Dalil dia, ayah Nabi pun Abdullah nama.
Cuma diorang dalam konsep penyembahan terhadap Allah ni, diorang wujudkan wakil-wakil lain yang menjadi perantara antara diorang dengan Allah. Iaitu berhala. Sebab kita kena tahu sini, mereka ni ialah orang yang hidup selepas Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Sakibaki ajaran Ibrahim dan Ismail tu ada. Jadi kalimah Allah bukan benda pelik. Ayat Quran pun ada sebut, Allah Ta'ala kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah. Sekiranya kamu tanya, wahai Muhammad, kepada mereka ni yang duk sembah berhala ni, Abu Lahab, Abu Jahal apa semua ni, dan semua-semua yang duk ada ni, siapa buat langit bumi? Mereka akan jawab Allah. Mereka akan jawab lagu tu. Cuma yang jadi problem mereka ni, mereka wujudkan wakil-wakil lain. Bila mana ada masalah, kita pergi minta dengan wakil ni. Kita tak direct dengan Allah Ta'ala. Kita minta dengan Hubal, kita minta dengan Al-Lata, Al-Manah, Al-Uzza ni. Sebab pihak-pihak ni lah yang akan bawa doa kita pada Allah Ta'ala. Dia orang wujudkan cabang lain untuk berurusan dengan Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala tak wujudkan pun cabang-cabang tu. Tak wujudkan pun wakil-wakil tu. Itulah yang disebutkan sebagai kesyirikan kepada musyrikin pada waktu tu. Bukan mereka tak percaya Allah. Bukan Nabi kata, sembahlah Allah. Tak percaya Allah. Allah ni apa benda. Tak. Mereka tahu Allah tu dah biasa dah. Cuma bila mana Nabi kata Allah Ta'ala tak perlu pada wakil, itu problem. Allah Ta'ala tak berhajat pada berhala ni. Itu yang problem. Allah tu bukan benda yang asing bagi dia orang. Jadi Khadijah ni dia sebut, wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan menghinakan kamu. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya kamu ni orang yang suka menyambung tali silaturrahim. Wa tahmilul kal. Dan kamu suka meringankan beban orang. Wa taksibul ma'dum. Dan kamu suka tolong orang. Sehingga sanggup kamu kerja untuk bagi orang tu dapat sesuatu. Taksib al-ma'dum ni maksud dia apa? Nabi tak ada duit. Tapi ada orang Nabi tengok dia lagi tak ada duit pada Nabi. Nabi sanggup kerja, Nabi dapat gaji, Nabi bagi kat dia. Mana ini kerja yang sangat mulia lah. Ada orang, dia mudah bagi kat orang sebab dia memang dah ada dah yang lebih. Dia dah banyak duit, dah orang pun main minta. Boleh tak bagi saya bantuan sikit? Okey, dia pun bagi. Okay. Tapi kalau nak bagi ke orang, lah keadaan kita pun tak cukup. Kita tak ada duit sangat, orang main minta. Saya tak boleh bagi, tak ada duit. Jarang kita akan jumpa orang, tak apa, saya kerja dulu bulan ni, nanti bagi ujung bulan saya bagi 2 gaji awak. Yang tu payah. Yang tu dia akan kata, kamu malas, kamu kerja sendiri. Okay. Tapi Nabi tak, dia sanggup kerja untuk orang. Taksib ni maksudnya berusaha, al-ma'dum, beri pula pada orang yang tidak ada apa-apa. Wa taqrid dhaif, dan Nabi ni kata Khadijah, kamu ni orang yang memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu suka tolong orang yang dizalimi. Nabi suka tolong orang. Jadi Khadijah ni dia tenangkan Nabi, dia kata Tuhan tak akan sia-siakan orang macam kamu. Kamu bukan macam dia orang yang duk sembah berhala tu. Walaupun yang tu semua sakan sembah berhala, tapi yang tu semua tu kalau berniaga tipu orang. Yang tu pun kalau dapat peluang nak tipu orang, dia akan tipu orang. Kamu tak sembah berhala dan kamu tak tipu orang. Jadi dia nak yakinkan Nabi, benda yang berlaku pada Nabi ni bukanlah sejenis sampuk hantu ke jin syaitan, bukan. Ini petanda Allah Ta'ala nak beri. Ini yang ada dalam jiwa Khadijah pada waktu tu. Sebab tu kalau kita tengok, Khadijah juga antara orang yang tak berurusan dengan berhala ni. Khadijah antara perempuan kaya, business woman pada waktu tu. Tapi dia ni tak berminat. Kita kena tahu, semua orang-orang Mekah pada waktu tu, dia bukan semua sembah berhala. Nabi seorang tak sembah berhala. Dia ada dah kumpulan yang rasa sembah berhala ni tak berapa penting sangat. Antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak sembah berhala pun. Sebab tu tidak ada riwayat yang menyebutkan zaman jahiliah Abu Bakar sembah berhala sakan macam orang, tak ada. Yang ada riwayat sikit ni pun Umar Al-Khattab, tapi itu pun tak kuat. Riwayat yang menunjukkan Umar dia bukan penyembah berhala, cuma dia suka tengok orang sembah berhala. Jadi dia duduk dekat. Sebab tu Umar dia pernah sebut kepada sahabat-sahabat ni ketika mana dia jadi khalifah. Kalau saya tak silap, sahabat tu ialah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia tengok Umar Al-Khattab kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa seorang diri.
kita tengok pemimpin besar, taraf Amirul Mukminin, tiba-tiba duduk seorang, ketawa, lepas tu duduk seorang, menangis. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan tengok menteri besar duduk seorang, menangis. Kita berkata, sepenggal je ni kot dia ni. Lepas ni tak boleh. Ada tanda-tanda nak gila tu. Tapi sahabat tak, dia tanya, wahai Amirul Mukminin, apa sebab ni jadi lagu ni? Okay. Dia kata, aku teringat bodohnya orang Arab zaman jahiliah dulu. Arab jahiliah ni, mereka buat berhala, selain mereka ukir batu, buat dengan tanah liat, antara bentuk berhala yang dia orang buat ialah dia orang tumbuk kurma tu, bagi liat kurma tu macam gandum sikit apa semua. Okay. Lepas tu dia orang bentukkan daripada kurma tu berhala. Jadi berhala tu daripada isi kurma yang telah ditumbuk. Okay. Dia orang dah bentuk. Lepas tu dah letak dekat satu tempat untuk sembah dalam rumah. Sampai waktu lapar, dia ambil tangan berhala tu. Lapar dia kata. Lengah-lengah duk buat comel-comel ni, lapar. Liur pula tengok. Okey. Tengok cantik pula berhala ni ambil. Okey. Maka kata Umar kata, aku ketawa kerana benda tu, bodohnya duk sembah. Akhirnya yang sembah itulah yang kamu makan. Okey. Maknanya Umar melihat benda tu ketawa. Dan Umar menangis kata, kalau tak datang Nabi, kita kekal bodoh lagu tu. Kekal lagu tu. Kalau tak datang Nabi ni, kita ni tak jadi orang-orang yang dibilang sebagai orang-orang yang hebat. Kalau tak datang Nabi, Umar tak akan jadi pemimpin. Kalau tak datang Nabi, Umar tak akan mampu menjatuhkan Rom dan Parsi tak mampu. Jadi itu bahagian daripada orang kata apa? Riwayat yang sebut Umar, dia tengok. Adapun dia terlibat dengan benda-benda tu, tak banyak riwayat sebut. Okay. Dan Abu Bakar ni, orang-orang lain ni, dia tak terlibat. Maksudnya, kumpulan sahabat Nabi ni, mereka ni bukanlah penyembah berhala yang tegar, bukan. Mereka bukan penyembah. Mereka adalah 2-3 orang yang dulu memang jenis penyembah berhala. Tapi riwayat tu tak banyak sangat. Kita pun bukan nak sebut riwayat tu. Okay. Cuma nak sebut zaman Nabi ni, kita jangan faham Nabi seorang je yang tak sembah berhala. Dah ada waktu tu kumpulan yang rasa tak berapa betul dengan ajaran ni. Okay. Jadi Khadijah dia kata lagu tu lah pada Nabi. Dia kata Allah Ta'ala tidak akan hinakan orang macam kamu. Maka kata Nabi, fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Maka aku dan juga Khadijah telah berangkat untuk pergi berjumpa dengan satu orang lelaki yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia ni salah seorang ahli kitab yang beragama Kristian, yang boleh berbahasa dengan bahasa Ibrani, bahasa kitab-kitab lama. Dan dia ni Ibna Ammi Khadijah, iaitu sepupu Khadijah. Anak pak menakan Khadijah, maknanya sepupu Khadijah lah. Okay. Wa kana imra'an qad tanassar. Dalam hadis ni kata, dia ni seorang lelaki yang telah menjadi Nasrani, tanassar, fil jahiliyah, pada waktu jahiliyah. Maknanya zaman jahiliyah ni, dia tu tak join sembah berhala. Dia pilih untuk menganut agama Kristian. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dan dia ni orang yang pandai menulis dan pandai baca dengan bahasa Ibrani. Pandai buat lagu tu. Fayaktubu minal injili bil Ibraniyah. Dia pun menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Kalau kita tengok, kitab-kitab yang terdahulu ni, dia bukan bahasa Quran. Dia bukan bahasa Arab lah macam Quran. Okay. Dia bahasa lain. Ada yang kata Taurat dulu bahasa Ibrani. Lepas tu Injil ni bahasa Syriani. Ni bahasa-bahasa yang sudah pupus orang yang cakap dengan bahasa tu. Melainkan bahasa Ibrani ataupun Syriani ni, dia dah dicampur aduk keluar bahasa lain. Macam bahasa Parsi, macam bahasa orang-orang Yahudi hari ni. Dia adalah bias sikit, tapi dia tidak 100% macam waktu turun Taurat tu. Dan juga waktu turunnya Injil tu sendiri. Cuma Waraqah bin Naufal ni dia orang yang fasih dengan bahasa Ibrani tu. Maknanya dia boleh bercakap dan dia juga boleh menulis. Fayaktubu minal injili bil ibraniyati ma sya'allahu an yaktub. Dia menulis daripada Injil dengan bahasa Ibrani setakat yang Allah Ta'ala beri pada dia untuk dia tulis. Wa kana syaikhan kabiran qad ami.
Dan dia ni seorang lelaki yang dah tua, kata Nabi, kata Aisyah yang riwayatkan hadis ni. Dan dia pun sudah pun buta. Buta dengan sebab banyak sangat menelaah ni dia buta. Saya selalu sebut sini. Sebab apa orang-orang dulu, daripada kalangan sahabat ni, yang duk belajar-belajar boleh jadi buta. Bukan sahabat saja, hatta tabi'in boleh jadi buta. Okay. Pertama zaman tu, dia tidak ada pencahayaan macam zaman kita. Dia orang ni menelaah sampai tak ingat hari apa. Dia ada satu orang tokoh nama dia Ibn Al-Iz Al-Hanafi yang syarahkan akidah Tahawiyah. Dalam sebahagian riwayat kata Ibn Iz Al-Hanafi ni, tokoh mazhab Hanafi. Dia pernah ada satu masalah dia baca kitab. Dia baca kitab, dia masuk tempat dia baca kitab tu. Dia masuk pada hari Khamis. Dan dia duk agak, dia akan keluar esok lah. Esok tu dia akan keluar, dia nak salat Jumaat. Okay. Akhirnya dia baca-baca, dia pun keluar. Dia keluar, dia pergi masjid. Dia tunggu. Mana orang tak ada? Orang kata, Syekh tunggu apa? Ni orang sembahyang Jumaat. Dia kata hari ni hari Sabtu dah. Tak sedar, sehari lebih dah duduk dalam tu. Orang macam ni dia lazat dengan benda tu. Sebab tu ada sebahagian riwayat sebut, sebahagian ahli ilmu ni pernah doa pada Allah Ta'ala belum mati nak masuk syurga. Syurga jenis banyak kitab. Syurga jenis perempuan bidadari tak nak sangat. Nak jenis lagu tu. Dia cita rasa orang. Masing-masing punya cita rasa. Okay. Cuma, bila mana dia orang ni menelaah, cahaya tak banyak. Macam kita ni ada lampu semua. Cahaya yang terhad tu boleh beri efek pada kornea mata. Tu yang jadi cepat rabun dan boleh jadi buta. Macam Al-A'mash, dia rabun. Al-A'mash ni antara tokoh besar, tokoh hebat juga lah. Okay. Jadi, Waraqah bin Naufal ni dia buta kerana sebab tu. Banyak menulis, banyak baca. Okay. Lalu bila mana dia jumpa dengan Nabi ni, faqalat lahu Khadijah. Khadijah kata kepada Waraqah, ketika mana bawa Nabi jumpa Waraqah ni, ya bna ammi, wahai sepupuku, isma' min ibni akhi. Tolong dengar daripada anak saudaramu. Anak saudara ni bukan maksud anak menakan sini. Anak kepada saudara sebangsa denganmu. Bukan maksud anak saudara sama-sama sepupu tak. Itu style percakapan. Okay. Faqala lahu Waraqah, ya bna akhi, madza tara? Berkata Waraqah pada Nabi, wahai anak saudara kami, apa yang kamu lihat sebenarnya di Gua Hira ni? Ni soal siasat. Nak tanya, apa yang Nabi tengok? Okay. Fa akhbarahu Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah beritahu pada Waraqah, khabara ma ra'a faqala lahu Waraqah. Nabi beritahu semua sekali, bila mana selesai dah soal siasat tu, maka Waraqah pun beri kesimpulan, beri jawapan pada Nabi, hadzan namus alladhi nazala ala Musa. Itulah namus yang pernah turun kepada Musa. Namus ni nama Jibril dalam bahasa Ibrani. Okay. Dia beritahu, itulah Jibril yang pernah turun pada Musa. Lepas tu apa lagi kata dia? Ya laitani fiha jaz'an. Alangkah aku ni, kalaulah aku ni muda. Tapi aku ni dah tua. Laitani akuna hayyan. Kalau aku ni ada umur yang panjang lagi. Idh yukhrijuka qaumuk. Ketika mana kaum kamu menghalau kamu keluar, aku boleh bersama dengan kamu. Waraqah kata pada Nabi. Waraqah kata pada Nabi, dia kata apa? Kalau aku ni jaz'an. Jaz'an ni maksud dia muda. Hayyan, aku ni umur banyak lagi. Saat kaum kamu halau kamu keluar, hambat kamu keluar, aku akan bersama dengan kamu. Maknanya kita boleh bayang, lepas pada Nabi cerita, dia terima sekian. Maka kata Waraqah, itulah Jibril. Belum sempat Nabi bercakap lagi, dia dah sebut dah. Kalau aku muda, kalau aku umur banyak, saat kamu kena halau dengan kaum kamu, aku bersama dengan kamu. Maknanya tak sempat lagi Nabi tanya, namus tu apa dia? Dia dah beri jawapan, dia kata, kalau kamu kena halau, kalau aku muda, aku akan bersama. Maknanya dia macam nak beritahu kepada Nabi, kamu akan kena halau satu masa nanti. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi pun tanya, faqala Rasulullah SAW, amukhrijiyahum, adakah aku dihalau kerana jumpa namus tu? Jumpa kawan tu pun kena halau ke? Okay. Maka kata Waraqah bin Naufal, na'am, pasti kena halau. Hadis ni nak tunjuk kepada kita, orang yang bawa sunnah, bawa kebenaran, bawa syariat ni,
dia akan ada waktu dia dihalau, ditekan, dikecam. Kalau orang yang nak bawa syariat, dia mengimpikan sepanjang-panjang fasa bawa syariat tu tak kena apa-apa, itu bukan bawa syariat. Mesti akan ada fasa tu. Mana-mana orang tu. Sebelum dia dapat fasa yang selesa, dia akan lalu juga fasa tu. Iaitu fasa dikecam, dihalau, orang tak bersetuju, orang keluar dan usaha macam-macam untuk jadikan dia tak cakap benda tu. Sebab tu benda ni dah jadi sifir dah pada orang yang bawa kebenaran. Bawa kebenaran akan ada waktu orang tak setuju dengan kita. Okay. Kemudian, kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada satu orang pun yang pernah jumpa Jibril ni, melainkan dia pasti akan dimusuhi oleh orang lepas pada tu. Mari nak beritahu pada kita, bahasa mudahnya, siapa-siapa yang terima wahyu daripada Jibril ni, dia akan dimusuhi. Dia akan dimusuhi. Okay. Tapi Nabi pada waktu ni, Nabi tak kata lepas ni aku harap-harap Jibril tak mari kot. Susah kalau orang duk musuh dengan kita ni. Nabi tak kata lagu tu. Nabi waktu tu perasaan dia belah bagi. Dia asal takut. Tapi bila mana dia dengar lagu tu, bila mana dia kata, inilah Jibril yang pernah jumpa Musa, Nabi dah ada maklumat. Musa tu siapa? Cerita Nabi terdahulu, Musa, Ibrahim pun semua ni, tidak asing dalam kalangan masyarakat Arab ni. Mereka biasa dengar. Siapa yang bawa cerita tu? Yang bawa cerita tu, Yahudi daripada Madinah ataupun Yathrib pada waktu tu. Antara yang selalu datang bercerita ni, kau tengoklah riwayat siapa? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ni siapa? Ayah kepada Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai itu pula isteri Nabi. Cuma Nabi kahwin dengan Safiyah binti Huyai tu dah mati dah. Huyai tu mudah ceritanya, dia tu ialah pak mentua Nabi. Tapi pak mentua tak sempat tengok lah. Sebab dia mati dalam perang Khaybar. Lepas pada dia mati tu, anak dia jadi tawanan perang, Nabi pun kahwin dengan anak dia. Huyai bin Akhtab ni dia duk cerita banyak. Nabi Musa. Bahkan dia mendabik dada pula bila mana orang Yahudi ni dia balah dengan Aus dan Khazraj. Dia boleh kata pada Aus dan Khazraj. Dia kata nanti Nabi akhir zaman akan datang. Kami akan bersama dengan Nabi tu. Kami akan minta Nabi tu doa celaka untuk kamu. Dia kata pada Aus dan Khazraj. Akhirnya Aus dan Khazraj tu yang bersama dengan Nabi, yang kita panggil sebagai Ansar. Sebab kau tengok, bila mana Abu Jahal, Abu Lahab, dia orang tak tahan dah dengan Nabi duk bercakap tentang dakwah, Nabi bercakap tentang tauhid apa semua ni. Dia orang pun pergi tanya ahli kitab Yahudi. Antara yang dia orang pergi tanya ialah Huyai bin Akhtab. Pergi tanya Huyai. Dia kata ada satu orang lelaki di Mekah ni. Nama sekian-sekian, keturunan sekian-sekian. Duk bercakap, duk mengaku Jibril duk jumpa dia. Huyai bin Akhtab pada waktu tu dia tahu dia dengar benda tu, muka dia berubah. Sebab apa muka dia berubah? Sebab orang Yahudi duk berangan Nabi akhir zaman ni daripada kumpulan dia orang. Duk berangan Nabi akhir zaman ni mesti grup kita. Tiba-tiba Nabi akhir zaman tu daripada kalangan orang yang mereka pelekehkan, iaitu Arab. Maka Huyai bin Akhtab kata, itulah Rasulullah. Dia sebut, itulah Nabi. Tapi muka dia dah berubah. Start pada itulah Yahudi dia bermusuh dengan Nabi. Alasan dia apa? Alasan dia sebab Nabi itu bukan bangsa daripada bangsa Bani Israel ataupun Yahudi. Ini perangai Yahudi lah. Apa saja benda yang dia tak puas hati, dia akan bermusuh. Okay. Sebab tu dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Sesiapa yang menjadikan musuh terhadap Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala yang memilih Jibril untuk hantar sesuatu ke dalam hati orang tu, iaitu Nabi. Sebab orang Yahudi ni punya teruk perangai suka balah. Bukan setakat balah dengan orang yang dia nampak je. Dia sanggup balah dengan malaikat yang tak nampak pun. Yahudi ni dia ada satu konsep bermusuh dengan Jibril. Sebab apa? Jibril inilah yang bawa azab Bani Israel jadi lintang pukang. Balah dengan malaikat tak ada faedah pun, tak menang kita. Okay. Tapi nak beritahu, teruklah cara dia orang fikir tu. Malaikat pun boleh buat balah. Yang tak nampak pun dia orang sanggup laknat. Apatah lagi yang nampak ni, memang dia orang tunggu masa nak bunuh lah. Sebab tu ada sahabat, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku nak berkawan dengan Yahudi dan juga Kristian. Tolong beri pada aku panduan.
Hadis ni riwayat Ad-Darimi. Nabi kata nak berkawan dengan Yahudi, silakan berkawan dengan Yahudi. Baiklah kamu dengan Yahudi macam mana. Hatta nak makan makanan dia pun makan. Tapi satu, jangan tidur kalau dia ajak tidur sama kamu. Sebab dia tunggu kamu lain dia tikam. Okay. Itu Nabi sebut. Lepas tu Kristian, Nabi kata nak berkawan dengan Kristian, berkawanlah. Nak tidur rumah dia pun tidur. Tapi bila mana dia hidang makanan, jangan makan. Sebab makanan dia tak bersih. Itu beza Yahudi Kristian. Yahudi, kita nak makan makanan dia, kita tak perlu ragu. Sebab Yahudi memang bersih makanan dia. Kita tengok orang Yahudi ni, makanan dia bersih. Yahudi yang di Palestin lah. Lagi bersih daripada orang Islam kadang-kadang. Okay. Tapi dari segi nak letak kepercayaan, nak suruh tolong jaga anak perempuan saya, kacau. Dia jahanam. Kita pun dia tunggu masa, dia nak tipu kita. Okay. Tapi Kristian, kalau kita minta kepada dia jaga, dia boleh jaga. Tapi kalau kita nak makan, nak makan satu pinggan dengan dia, okey, ini tak boleh. Sebab dia orang tak cermat dalam bahagian ni. Yang haram pun dia orang tibai semua sekali. Yang tak bersih pun dia orang tibai. Itu Nabi cerita perangai. Sebab tu antara Yahudi dan Kristian, Nabi lebih prefer bersama dengan Kristian. Sebab Kristian ni dia ada kesatuan, satu dekatlah dengan kita. Quran pun kata, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu alladzina qalu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum. Kamu akan dapati orang yang paling dekat dengan orang beriman ni inna nasara, iaitu orang Kristian. Okay. Cuma nak sebut pada kita, hatta dalam ni pun, dalam hadis yang kita duk bincang ni, Waraqah bin Naufal ni pun Kristian. Dia orang Kristian. Dia sebut pada Nabi, dia ni Kristian waktu ni. Okay. Dia kata pada Nabi, kalaulah aku hidup lama, aku akan sama dengan kamu. Dia Kristian waktu ni. Nak sebut pada kita, Kristian ni dia lebih dekat. Sebab tu bila mana orang Islam pergi ke Habsyah, Raja Habsyah An-Najasyi, dia beri kebebasan. Duduklah kamu nak duduk lama mana pun di Habsyah ni, aku jamin kamu selamat. Nabi tak suruh duduk di negeri Parsi, Nabi tak suruh duduk. Sebab Nabi tahu itu penyembah berhala. Nabi tak suruh duduk dengan kawasan dekat dengan Kristian, dekat dengan Yahudi. Sebab Nabi tahu itu ialah golongan yang tak boleh dipercayai. Okay. Jadi, kata Waraqah bin Naufal, wa in yudrikani yaumuka ansuruka nasran mu'zara. Aku, kalau sekiranya aku sempat dengan kamu, maknanya dengan hari, orang kata apa, hari kehebatan ataupun hari dakwah kamu dah bermula ni, aku akan tolong kamu nasran mu'zara, dengan pertolongan yang setakat aku mampu. Thumma lam yanshab waraqatu an tuwfiya wa fatara al-wahyu. Selesai Nabi jumpa dengan Waraqah ni, Nabi balik rumah, tak lama lepas pada tu, sebahagian riwayat lain dia tahqiq, dia sebut tak sampai 20 hari Waraqah pun meninggal. Waraqah bin Naufal yang duk kata Nabi ni jumpa ni sekian, meninggal. Dan pada waktu tu terputuslah wahyu dalam tempoh lebih kurang 6 bulan. Riwayat sebut. Okay. Qala Ibnu Syihab, sini dia sebut sikit, wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi baina ana amshi idh sami'tu sautan minas sama'. Okey. Ni bahagian kedua ni dia cerita pada kita ketika mana wahyu terputus. Maknanya lepas daripada Nabi terima wahyu di Gua Hira tu, Nabi terima wahyu di Gua Hira, wahyu terputus, Waraqah bin Naufal pun dah meninggal. Nabi ni dia jadi perasaan dia duk tunggu-tunggu. Bila Jibril nak mari jumpa tu? Awal dulu takut sampai minta orang selimut. Takut. Ni duk tunggu-tunggu. Okay. Kata Jabir bin Abdullah al-Ansari, dia cerita kepada kita semua ni, ada satu riwayat, bila mana Nabi dalam perasaan duk tunggu-tunggu tu, Nabi kata, bainama ana amshi, ketika mana aku duduk berjalan, sami'tu sautan minas sama'. Aku mendengar satu suara daripada langit. Farafa'tu basari, maka aku pun mendongak ke langit, fa idzal malakul ladzi ja'ani bihira. Bila mana aku mendongak ke langit ni, aku tengok rupa-rupanya al-malak bihira. Al-malak ni maksudnya malaikat. Malaikat yang orang kata apa, yang datang kepada Nabi SAW sebelum ni, berada di langit tu.
Maknanya Nabi nampak di langit tu. Langit mana tak tahulah. Okay. Cuma langit ni para ulama sebut yang paling rendah sekali yang kita tengok tu lah, yang ada awan tu, yang biru tu langit tu. Okay. Maknanya Nabi tengok dialah malaikat yang telah datang jumpa dengan aku di Gua Hira dulu. Jalisun ala kursi. Nabi tengok di langit tu macam mana malaikat tu, dia duduk di atas kerusi. Dia duduk atas kursi dan kursi tu berada di antara as-sama'i wal ard, langit dan juga bumi. Maknanya kursi tu taklah berada atas bumi betul. Tak juga rapat tinggi sangat ke langit. Di antara kedua tu. Okay. Kita nak bayang hadis ni pun susah lah, sebab ni yang Nabi je nampak. Dan kita pun tak payah tunggu, kita tak nampak lah benda ni. Kita tak ada peluang. Macam kita tunggu nak naik ke langit, tak ada. Ayah pen je yang tunggu boleh naik ni. Okay. Tak ada. Ini benda-benda yang tak perlu kita nak khayal. Macam Isra' Mi'raj tak perlu khayal. Tak perlu khayal. Perjalanan Nabi alam barzah tak perlu khayal. Sebab benda tu tak berlaku. Yang kita boleh nak khayal ni perjalanan pergi haji boleh lah. Pergi umrah boleh. Sebab memang kita dituntut duk buat yang tu. Okay. Jadi bila mana Nabi tengok sebelum ni takut, rindu nak jumpa Jibril ni, tengok kali kedua ni jiwa tak kuat juga. Dalam hadis ni sebut, fara'ibtu, aku pun datang rasa gementar balik. Faraja'tu, aku pun berlari balik ke rumah. Lalu aku kata kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Kali kedua pula minta suruh selimut balik. Fa'anzalallah, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang seterusnya. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Turun wahyu yang seterusnya, iaitu surah Al-Muddathir, wahai orang yang berselimut kerana keselesaan. Ayat ni merujuk kepada Nabi waktu duk tunggu wahyu tu. Kan lepas pada jumpa Jibril di Gua Hira yang kena peluk tu, jumpa Waraqah meninggal, nak boleh dapat wahyu tu sekitar 6 bulan, riwayat paling sikit kata 6 bulan. Nabi ni tidur sedap. Tidur tu berangan. Bila Jibril nak mari? Mari Jibril duduk atas kursi, duduk antara langit dan bumi ni, takut balik Nabi. Turun ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang tidur dalam keadaan selesa, qum fa'anzir. Habis dah tidur lagu tu, bangun dan beri peringatan. Turun je ayat ni pada Nabi. Start pada tu Nabi bukan jenis orang yang kuat tidur dah. Bukan kuat tidur. Nabi sebelum tu pun bukan kuat tidur. Maknanya Nabi ni bukan jenis orang yang tidur dalam keadaan tidur nyenyak. Lepas pada Nabi terima ayat ni, tidaklah Nabi itu tidur, melainkan Nabi tidur dalam keadaan duk fikir tentang dakwah ni. Nabi tidur. Tapi Nabi tidur tu dalam hati Nabi ni duk fikir. Setakat mana, sejauh mana. Walaupun ada riwayat sebut Nabi ni kadang-kadang tidur sampai mengeruh. Ada. Tapi tak ada lah selalu. Tiap-tiap malam bunyi lagu tu tak ada lah. Okay. Keletihan seorang Nabi. Itu biasa. Okay. Cuma tidur Nabi ni bukan tidur yang kata apa kerana hawa nafsunya. Nabi tidur kerana Nabi tidak tidur. Sebab tu ada sebahagian ulama kata Nabi tidak tidur melainkan Nabi tu tertidur. Bukan Nabi nak tidur. Tapi tak tepat jugalah sebab Nabi sebut anam. Aku pernah ada rasa nak tidur, aku tidur. Cuma Nabi tidur dia tak melampau. Dia tak ikut hawa nafsu. Okay. Turun ayat seterusnya daripada surah Al-Muddathir ni. Qum fa'anzir. Allah Ta'ala kata bangunlah wahai orang yang berselimut. Fa'anzir. Berilah peringatan. Berilah peringatan kepada orang. Beri inzar. Inzar ni maksud dia apa? Ancaman. Ancaman ni maksud dia apa? Benda yang orang tak suka. Maknanya nak sebut pada kita, sebahagian besar apa yang Nabi bawa ni ialah benda yang orang tak suka. Hatta orang Islam sendiri pun, walaupun dia tu patuh, kadang-kadang kita rasa berat juga dengan perintah Tuhan. Tuhan pun sendiri sebut, perintah-perintah yang dia suruh ni berat. Bila mana Allah Ta'ala sebut, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Tuhan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar dan salat tu pun berat. Allah Ta'ala kata. Illa alal khashi'in. Kecuali orang yang hati dia khusyuk dan tunduk. Nak sebut pada kita yang duk sembahyang ni. Duk sembahyang. Subuh kita sembahyang. Andai kata kalau Tuhan buat pengumuman minggu depan cuti. Oh suka kita.
Seminggu tak ada subuh kalau ada pengumuman dari langit Perhatian kepada Muslim di Malaysia, minggu depan tak ada semayang subuh. Suka kita. Tak ada kita kata, ya Allah bagilah subuh tambah 4 pula. Orang dah bagi cuti, ambil. Okay. Mana kita duk buat ni, ada waktu kita rasa berat. Kita rasa berat. Okay. Nabi dan para sahabat, dia ada waktu dia buat ibadat. Rasa berat. Kita jangan ingat Nabi tu ialah, sahabat ni pun dia ada waktu dia rasa lemau dalam buat ibadat ni. Okay. Itu perasaan biasa. Sebab tu kalau tengok ada satu hadis Huzaifah, Hanzalah, seorang sahabat Nabi, dia mengadu pada Abu Bakar. Dia kata, munafik Hanzalah, aku ni munafik. Abu Bakar kata, sebab apa munafik? Sebab kita ni duduk depan Nabi, bila mana Nabi beri tazkirah, kita pun sedih, duk teringat ke mati. Balik jumpa anak isteri, ketawa sakan. Kita buat lawak, isteri suka, isteri buat lawak, kita suka. Aku rasa benda lagu ni munafik. Abu Bakar pun kata, aku pun lagu tu sebenarnya. Lagu ni lah kita pergi jumpa Nabi. Ini hadis riwayat Muslim. Jumpa Nabi, ngadu. Sampai depan Nabi, Hanzalah kata, munafik Hanzalah. Kita ni munafik. Aku ni munafik. Nabi kata, sebab apa? Ma bikaya Hanzalah. Apa jadi pada kamu? Dia kata, bila mana kamu beri tazkirah, kami ni jiwa penuh dengan ingat pada tazkirah. Balik pada anak isteri kami ni masrur, kami suka gembira. Seakan-akan kami ni lupa. Nabi kata, orang yang duduk dalam majlis aku dan mendengar tazkirah pada aku, Allah Ta'ala akan beri rahmat. Lakin sa'atan sa'ah. Nabi kata. Akan tetapi manusia tu dia ada waktu begini, ada waktu begini. Nabi kata, wahai Hanzalah, tu tak munafik. Manusia ni, jiwa dia memang lagu tu. Ada waktu dia rasa naik keimanan dia duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu Nabi ni pun majlis ilmu, Nabi tak buat sampai tiap-tiap hari ataupun sehari sampai 5 kali. Lepas mayang je ada tazkirah. Lepas mayang je ada ayat Quran nak bahas. Nabi tak buat lagu tu. Melainkan sahabat yang minta. Dia kata, ya Rasulullah, aksir lana, tolong cakap banyak sikit. Nabi kata, aku takut kamu bosan. Itu hadis riwayat Bukhari. Benda yang sama juga sahabat buat. Abdullah bin Mas'ud, bila mana ada sahabat yang main minta, tolonglah beri tazkirah pada kami tiap-tiap hari. Abdullah bin Mas'ud kata, aku boleh bagi, tapi aku takut kamu bosan. Sebab jiwa manusia seperti itu. Sebab tu ada hadis yang lain, Nabi SAW, bila mana Nabi dengar orang-orang muda yang mari semayang. Orang muda mari semayang. Ini hadis riwayat Abu Daud. Dia mari solat sekali dengan Nabi. Okay. Lepas solat, lepas asar, riwayat tu sebut. Lepas asar, Nabi tak cakap apa-apa. Sudah semayang, orang nak buat aktiviti bebas, orang buat. Okay. Cuma ada sebahagian jemaah yang muda-muda ni, dia tak balik ke rumah tu. Dia duduk di tepi-tepi benda masjid tu, batas masjid, duduk lepak situ. Okay. Lalu dengar suara sebahagian budak muda ni, bada'a yudandin. Yudandin ni maksud apa? Macam nyanyi, bersyair di hujung masjid. Abu Bakar pun kata, suara syaitan mana yang duk bunyi tu? Bagi kau tu. Okay. Tak bagi diskaun dah. Suara syaitan tu bagi. Padahal kawan tu baru semayang kot. Syaitan pun main semayang. Cuma nak kata sensitifnya Abu Bakar dengan benda-benda lagu tu. Nabi kata, da'hum, biarkan, hati ni perlukan kegembiraan. Nabi kata. Tapi bukanlah sampai bawa gitar, bawa gendang naik atas masjid tu, tak lah. Cuma sekadar nak bersyair, duk teringat lirik-lirik syair yang kita dengar tadi. Sebab tu Nabi, bila mana Hasan bin Thabit masuk Islam, Hasan bin Thabit ni seorang penyair. Sebelum masuk Islam, sakan buat syair ni kutuk Islam. Masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, aku nak buat syair untuk naikkan Islam. Nabi kata, buat. Nabi tak kata, tak payahlah, Quran elok lagi pada syair kamu tu. Buang masa syair kamu. Nabi tak kata, ambil Quran, hafal Quran, apa buat syair. Nabi tak kata, syair kamu. Tapi, itu kita tengok rahmat yang Nabi bawa. Okay. Nak beritahu pada kita, manusia ni dia ada waktu-waktu, fatrah dia. Fatrah ni maksudnya waktu-waktu kita nakkan lagu tu. Okay. Jadi, ayat yang turun kepada Nabi tu, Allah Ta'ala kata, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, dan besarkanlah Tuhanmu, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan bersihkanlah pakaianmu, وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, dan orang yang membangkang, berpalinglah pada dia. Maksudnya Allah Ta'ala nak beritahu pada Nabi, wahai Muhammad, kamu berdakwahlah. Akan sampai waktu, apa yang kamu dakwah ni orang akan lawan. Bila mana waktu tu, orang dah lawan dakwah kamu, orang dah berpaling pada dakwah kamu, kamu jangan peduli dengan orang. Berdakwah sajalah, macam biasa. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut,
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mana bercakap alhamdulillah. Bila mana bercakap kepada kamu ni orang-orang yang jahil, orang yang jahil bercakap, maknanya orang yang tak tahu apa nak bercakap dengan kita, qalu salama, kamu berpaling dengan baik. Maknanya kalau orang lawan dakwah kamu, berpaling dengan baik. Kita tak lawan dakwah dia sehingga kita jadi sama level dengan dia. Okay. Jadi inilah hadis pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang cerita pada kita, hadis pertama lah kitab ni yang cerita pada kita apa yang turun pada Nabi. Yang disebut sebagai Bada'il Wahyi. Jadi kitab kita ni, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni, dia mulakan dengan hadis ni. Dan hadis ni antara hadis yang paling panjang lah kot dalam kitab ni. Tak ada lah hadis lain yang lebih panjang daripada tu. Lepas-lepas pada ni, hadis yang seterusnya dia lebih ringkas. Okay. Cuma nak sebut, dia nak cerita pada kita sini, apa sebab dia start dengan hadis ni? Nak cerita pada kita, pentingnya kita sedar wahyu ni dia turun pada langit. Wahyu ni daripada Allah Ta'ala. Dan konsep wahyu ni, kita ada satu kaedah saja untuk wahyu. Dengar, terima. Dengar, terima. Dengar, faham, terima. Kita tidak ada kaedah. Dengar, faham, okey, fikir lu nak terima, tak ada. Bahkan Quran ancam pula orang yang dengar, faham, lepas tu ambil separuh, tinggal separuh. Konsep yang dia nak beritahu dalam kitab kita ni ialah hidup itu di bawah lembayung wahyu. Hakikatnya kita berada di bawah wahyu. Akal kita ni mesti di bawah wahyu. Bukan akal kita sama taraf dengan wahyu sehingga akal kita timbang. Okay, wahyu ni rasional tak rasional? Tak ada. Okay. Dan nak tunjuk pada kita, payah juga untuk kita ni sentiasa konsisten dengan wahyu ni payah. Sebab berat. Tengok Nabi nak terima pun berat. Okay. Sehingga kena peluk dengan Jibril sampai lemah tu badan. Okay. Itulah hikmah dia. Tak boleh kona kot lain. Saya ingat dulu ada satu orang kita belajar tahfiz dulu. Zaman menghafal Quran dulu. Ada satu orang guru Quran ni, dia memang hafal Quran tapi kadang-kadang dia tak faham hadis tu, kita kena tahulah. Okay. Dia kata, saya denda awak semua ni, saya ikut Jibril. Ayat sedap. Dia ada student yang tak berapa nak pick up laju menghafal Quran. Kena denda. Denda teruk-teruk lah kena. Kena jemur tengah panas tu kira biasa lah. Dia ada denda sampai tahap. Sebab saya dulu sekolah-sekolah yang beza lelaki perempuan. Sekolah yang sama, cuma kita kelas lelaki, kelas perempuan. Antara denda yang paling tak boleh diterima akal oleh orang lelaki ni, dia kena masuk kelas perempuan dan dia kena minta tanda tangan semua pelajar perempuan lah tu. Gila punya denda lah. Okay. Jadi, ada orang mengadu lah. Ada pelajar dia protes. Kawan saya ni dia protes. Dia buat muka depan ustaz tu. Dia kata, saya denda ni sebab ikut Jibril. Tahu? Oh, ayat dia sedap. Awak tahu Jibril mula-mula nak beri Quran pada Nabi macam dia peluk Nabi. Siapa Nabi sak nafas. Saya tak tekan pun awak ni. Siapa sak nafas ni. Awak boleh menafas lagi di kelas perempuan tu. Oh, sedap ayat dia. Ayat dia sedap. Nak denda jangan bagi malu lah. Okay. Cuma nak kata, ayat ni tak kena mengena dengan denda. Dia kata, saya dulu belajar di Mesir sebab ustaz kami tu dia belajar di Mesir. Kami dulu belajar di Mesir, guru kami lagi garang. Lagi backing lah. Okay, maknanya lagi sengih. Okay. Ada yang pukul dengan kasut sampai berdarah walaupun buta. Sebab memang guru-guru di sekolah kami ni ramai belajar di Syubra. Syubra ni pusat pengajian qiraat di Mesir yang agak terkenal lah. Selain daripada Tonta dan tempat-tempat lain. Syubra ni ramai guru-guru Quran di Mesir ni ramai yang buta. Dia orang buta. Okay. Tapi dia orang buta pun dahsyat, tak pakai tongkat, jalan. Boleh naik bas, naik teksi, pergi mari-mari. Okay. Itu daripada rahmat Allah Ta'ala beri pada dia. Boleh kenal. Dan saya biasa jumpa lah. Di Jordan pun kita pernah jumpa. Buta hafal Quran. Kerja dia apa? Kerja dia, orang kata apa? Runner barang. Tak tahu macam mana dia kenal alamat rumah orang. Okay. Tapi dia boleh hantar barang rumah orang. Mungkin dia cang batu kawasan tu lain daripada rumah orang lain kot. Tapi setakat saya guna khidmat dihantar kitab tu, sampailah kitab tu rumah kita. Tak ada sampai rumah Kristian mana tak sampai. Sampai rumah kita betul. Tapi dia tu hafal Quran lah. Dia kata dia hafal Quran habis. Okay. Itu rahmat Tuhan beri. Tapi guru-guru yang mengajar tu dia garang. Okay. Ustaz saya ni dia janggut lebat. Okay. Dia kata waktu dia baca dia tasmid Quran tu, dia akan dipegang janggut ni. Tunggu sebut ayat mana salah nak kena tarik janggut tu. Maknanya balik tu janggut jadi luruh banyak daripada kelas lelaki tu. Sebab kena tarik dengan guru tu. Tu kira okey, ada yang kena tampar dengan selipar. Sebab orang Arab, budaya dia masuk dalam masjid, dia bawa selipar macam
Macam orang di Mekah atau di Mesir. Macam kita tinggal kat luar. Slipper Arab bukan macam slipper kita ringan. Slipper dia kerah. Ha. Dia kena tampar sampai piuh dia sampai ke ujung sana. Itu benda biasa. Ha. Cuma dia nak guna alasan tu nak kata Jibril buatkan Nabi lagu tu. Tu tak kena. Jibril bukan denda Nabi waktu tu. Jibril tak denda Nabi. Cuma Jibril ada misi lain. Bukan Jibril kata Muhammad bangun berdiri naik atas kursi ya. Ada. Itu bukan bab denda. Cuma nak beritahu tentang Quran. Tapi hakikatnya memang Quran ni dia perlukan sedikit push lah. Kena sedikit tekan. Baru kita akan dapat benda tu. Okay. Dan Quran ni dia ambil masa juga untuk seseorang tu dapat terima. Cuma nak beritahu Quran dia bukanlah benda yang kita nak guna salah faham. Itu tak boleh nak guna hadis ni. Okay. Jadi itulah hadis pertama yang kita tengok dalam kitab kita ni, iaitu kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni. Dan saya rasa kita berpada dengan tu je lah dulu pada pagi ni. Lepas ni kita ada bahagian yang kedua pula kuliah tafsir lepas pada ni. Jadi setakat tu saja perkongsian. InsyaAllah kita akan tengok pula akan datang hadis yang seterusnya. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat pada kita semua untuk kali pertama kuliah sini ni. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi